had pendapatan mohon RMR dinaikkan. Australia bebas dedah laporan Sabah Air. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Fatil Hidayat Ghazali. Dan saya Farhatullah Syati Osman. Kerajaan berusaha memelihara negara dan rakyat daripada terjerumus dalam kancah konflik perkauman yang sempit. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menyatakan komitmen berkata kerajaan sedia meletakkan noktah terhadap usaha pihak yang menggunakan politik identiti untuk memecah belahkan masyarakat. Mengucapkan Selamat Hari Songkran di laman Facebook, Perdana Menteri turut menyeru seluruh masyarakat keturunan Siam untuk bersama-sama rakyat Malaysia mengekalkan perpaduan serta kerjasama membangunkan negara. Akuinya kunci kepada perpaduan kaum yang dikecapi selama ini adalah saling menghormati yang menjadi salah satu unsur penting dalam membangunkan Malaysia Madani. Pesta Songkran merupakan sambutan Tahun Baharu Thailand yang disambut selama 3 hari bermula 13 April setiap tahun. Golongan isi rumah berpendapatan di bawah RM5,000 kini layak memohon Rumah Mesra Rakyat RMR di bawah seliaan Syarikat Perumahan Negara Berhad SPNB. Ini selepas had kelayakan pendapatan bulanan isi rumah telah dinaikkan daripada RM3,000 kepada RM5,000 bermula bulan lepas. Antara inisiatif baharu RMR, kata Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Ngah Khaw Ming, ialah tempoh bayaran bulanan dipanjangkan antara 16 hingga 25 tahun dengan bayaran bulanan kekal RM300. Selain itu, pemohon boleh memilih 6 reka bentuk ditawarkan SPNB dan memilih reka bentuk dalaman yang sesuai dengan gaya hidup masing-masing seperti mengekalkan 3 bilik atau diubah menjadi 2 bilik. SPNB mulai tahun ini telah memakai sistem modul pembinaan baru. Okey, yang saya dapati rekod pembinaan rumah paling singkat, paling cepat boleh siap dalam tempoh 25 hari. 25 hari kira boleh siap satu unit rumah. 3 minggu saja. Sebab itu semua sempat untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri. Okay, rekod kita 25 sampai 60 hari. Kita pakai modul sistem baru, industrial IBS atau modul baru, kita dapat mencapai rekod itu. Beliau turut menyasarkan tiada projek sakit dan terbengkalai akan berlaku tahun ini menerusi 6 inisiatif baharu yang dilaksana menerusi program RMR. Pihak berkuasa Australia bebas untuk mendedahkan laporan siasatan nahas pesawat Sabah Air yang berlaku pada Jun 1976. Menteri Pengangkutan Anthony Locke menyatakan kementerian telah menghubungi kerajaan Australia berhubung perkara berkenaan. But of course, the Australian side respect our government because this accident happened in Malaysia, and they have asked for our opinion and our approval to release the report. As far as we are concerned, we have no objections. Okay, so it's up to the Australian government when to release the report. Semalam, laporan siasatan akhir nahas pesawat Sabah Air dikelaskan sebagai dokumen terbuka serta boleh diakses di laman web Kementerian Pengangkutan. Berdasarkan laporan berkenaan, tiada bukti menunjukkan sebarang unsur sabotaj, kebakaran atau letupan yang telah mengorbankan Ketua Menteri Sabah Tun Fuad Stephens serta beberapa anggota Kabinet. Pengendali bas henti-henti perlu mematuhi ketepatan masa mengikut jadual sekurang-kurangnya 80% setiap hari bagi mendapatkan dana sokongan sementara bas berhenti-henti ISBSF. Kerajaan juga tidak akan membayar subsidi kepada pengendali bas sekiranya gagal mencapai tahap berkenaan. Ini adalah satu program untuk memastikan laluan-laluan yang tidak ekonomik masih boleh berjalan. Kerana kita tahu bahawa tanpa subsidi ini banyak pengendali bas tidak sanggup untuk menjalankan operasi di kawasan-kawasan ataupun laluan-laluan ini kerana kebanyakan laluan ini adalah tidak ekonomik ataupun tidak menguntungkan kerana mungkin jumlah penumpang yang tak ramai. Penggunaan sistem pembayaran tanpa tunai turut diwajibkan sebagai antara penambahbaikan kontrak perjanjian dana. 37 syarikat bas henti-henti menandatangani perjanjian pelanjutan kontrak ISBSF dengan peruntukan kira-kira RM169.87 juta.
Angkatan Tentera Malaysia ATM tidak pernah menetapkan kota kaum bagi pengambilan anggota. Jelas Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan, pengambilan dibuat 2 kali dalam setahun melibatkan pengambilan dengan jumlah 6,000 hingga 7,000 anggota. Kita tidak ada mengenakan kota apa-apa mengikut kaum, terbuka. Ya. Jadi apa yang saya katakan dalam menjawab soalan lisan dalam Parlimen tempoh hari adalah peratusan anggota tentera daripada kaum bukan bumi putera itu amat rendah sekali. Ini beberapa faktor lah, bukan sahaja retirement plan dia. Tetapi boleh jadi kerana bagi mereka yang bukan bumi putera ini, mereka lebih nampak bahawa ada kerjaya-kerjaya lain seperti perniagaan yang memberikan banyak pulangan, yang memberikan banyak imbuhan. Itu ada kerja-kerja lainnya. Jadi bukan disebabkan oleh satu sebab kerana tidak ada retirement plan. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai isu peratusan rendah golongan bukan bumi putera yang menyertai ATM. Jelasnya ATM mempunyai pelbagai perancangan bagi mempersiap anggota untuk persaraan, antaranya kursus peralihan yang dianjurkan Perbadanan Hal Ehwal Bekas Angkatan Tentera. Selain itu, pelbagai perancangan dibuat untuk menarik golongan bukan bumi putera menyertai ATM, antaranya membuka permohonan secara dalam talian dan mengadakan jeraya wara di seluruh negara. Angka kemasukan pesakit COVID-19 ke Hospital Kementerian Kesihatan awal bulan ini meningkat. Bagaimanapun, Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa menyatakan situasi tidak membebankan perkhidmatan kesihatan serta hospital. Kemasukan pesakit COVID-19 ke hospital meningkat 17.6% pada awal April berbanding Mac lepas, dengan majoriti pesakit merupakan golongan berisiko tinggi seperti warga emas dan individu dengan komorbid. Setakat awal tahun ini hingga Selasa lepas, kematian COVID-19 dilaporkan hanya dengan kadar kematian 0.3% berbanding gelombang Delta dengan CFR yang tinggi iaitu sebanyak 2.1%. KKM terus memantau situasi COVID-19 serta varian terdapat dalam dan luar negara selain memastikan kesiapsiagaan perkhidmatan kesihatan berada dalam keadaan yang optimum bagi memastikan kesejahteraan rakyat untuk hidup bersama virus COVID-19. 47 juta ringgit kerugian akibat penipuan atas talian dicatatkan untuk 3 bulan pertama tahun ini. Situasi itu jelas Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Teo Ni Ching membimbangkan. Justru pengguna yang celik digital harus tahu mengenai risiko berdepan setiap urusan dalam talian dan ancaman penipuan yang sentiasa diperbaharui. Salah satu jenis scam baharu adalah QR code scam. Apabila kita orang yang panggil kami scam itu QR code, kebanyakan masa kita tak fikir banyak. Yang cakap ada lucky draw, mereka akan teruslah scam QR code tersebut. Tetapi mereka tak semak sama ada laman web yang mereka dibawa ke sana memang adalah laman web yang sahih atau tidak. Kerana kebelakangan ini ada orang yang gunalah cara ini untuk buat scam. Dia cakap ada lucky draw. Silalah isi maklumat anda. Jadi you akan kasih mereka nama, nombor telefon dan kadang-kadang mereka cakap bahawa mereka adalah datang dari pihak bank dan minta you letak username ataupun password. Masyarakat juga disaran sentiasa semak dan buat pengesahan ke atas syarikat serta bank yang berurusan dengan mereka. Pembayaran kenaikan allowance guru kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafa akan dikira secara tunggakan bermula Januari tahun ini. Pengurusan pembayaran bakal dibuat Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM melalui Kerajaan Negeri sebaik sahaja peruntukan diterima. Dalam Belanjawan 2023, kerajaan bersetuju menaikkan allowance guru Kafa kepada RM1,100. Sumbangan khas turut diumumkan sebanyak RM600 kepada Imam, Bilal, Tok Siak, Noja, Marbut, guru Kafa dan guru Takmir. Justru JAKIM menafikan dakwaan pihak tertentu bahawa bayaran bantuan one-off kepada Imam, Bilal dan guru Kafa tidak termasuk dalam senarai bantuan oleh pihak kerajaan.
JAKIM menafikan laporan akhbar yang mendakwa hasil cerapan 1 Syawal tahun lalu tidak sah dan terbatal. Diperjelas hasil cerapan tersebut telah mengikut prosedur ditetapkan Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja. Kenyataan JAKIM memaklumkan anak bulan Syawal itu berjaya dikesan melalui teleskop di Labuan. Imej berkenaan telah disahkan oleh Jawatan Kuasa Melihat Anak Bulan Wilayah Persekutuan Labuan serta disemak Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia JUPEM melalui peralatan teodolit. Data berkenaan dicerap mengikut prosedur yang betul selepas perbincangan dilaksanakan oleh Mufti bersama pakar falak. JAKIM juga menyangkal kenyataan artikel sama bahawa laporan kenampakan hilal Syawal 1443 Hijrah tidak direkodkan dalam laman sesawang Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Malaysia. Orang ramai disaran supaya menghentikan sebarang polemik dan menunggu hasil keputusan cerapan Syawal yang akan diisytiharkan pada malam 29 Ramadan iaitu 20 April ini. Kerajaan komited membantu pembangunan serta perkembangan industri tenaga boleh diperbaharu. Timbalan Menteri Keuangan Datuk Seri Ahmad Maslan memaklumkan antara bantuan sokongan yang diberi termasuk suntikan dana RM5 bilion dalam menyokong projek pembangunan lestari. Sasaran yang disebut hanyalah untuk memperluaskan dan melipat gandakan segala perkara yang seumpama ini. Stesen jenikuasa hidro yang di bawah tajuk besar iaitu kelestarian alam sekitar. Itu sasaran utama di bawah Kementerian Keuangan kerana kita terikat dengan konvensyen antarabangsa yang lain yang mengharapkan agar kita mengadakan projek-projek yang lestari alam sekitar. Selain itu, skim pembiayaan teknologi hijau GTFS akan dilaksana dengan pertambahan peruntukan RM3 bilion hingga 2025 dan skop pembiayaan diperluas kepada lebih banyak projek lestari seperti stesen jana kuasa hidro kecil dan EVS. Syarikat yang memberi keutamaan kepada kriteria alam sekitar, sosial dan tadbir urus korporat ESG bakal memperoleh manfaat daripada reputasi yang baik, kecekapan yang meningkat dan akses yang lebih baik kepada modal. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Saraswati Kandasamy berkata, syarikat lebih cenderung untuk beroperasi secara bertanggungjawab dan mampan, sekaligus menarik pelabur, pengguna dan pengawal selia yang ingin menyokong syarikat tersebut. Justru pelancaran Akademi Rangkaian Kompak Global Pertubuhan Bangsa Bersatu Malaysia dan Brunei merupakan langkah penting ke arah menggalakkan pembangunan mampan di rantau ini. Akademi itu akan memainkan peranan penting dalam memacu pembangunan mampan dengan menyediakan platform untuk perkongsian pengetahuan, pembinaan kapasiti dan kerjasama dalam kalangan perniagaan, masyarakat sivil, ahli akademik dan kerajaan setara dengan ESG. Bayangkan menyambut Aidilfitri tanpa bekalan ayam dan telur. Tiada lagi rendang ayam, kuih raya atau menu tradisional lain yang lazimnya kita makan semasa Syawal. Sediakah kita? Wartawan Dian Fatihah Maknoh ada kupasannya. Tinjauan di pasar sekitar Ibu Negara mendapati bekalan ayam dan barangan asas lain mencukupi. Namun ia bukan jaminan memandangkan kekurangan bekalan pada saat akhir pernah terjadi ketika sambutan Syawal tahun lalu dek kerana permintaan luar jangka. Cuma last year isu ayam kan lepas 2 tahun PKP, setiap orang tak dapat balik kampung. Waktu mereka balik kampung, mereka buat kenduri, buat rumah terbuka. So, permintaan tu meningkat 4 kali ganda. Itu adalah satu keadaan yang kita tak pernah jangka. And industri tak pernah sedia untuk permintaan yang setinggi macam tu. You nak import ke, you nak apa ke, tak sanggup. Itu sebabnya permintaan yang tertinggi itu yang kita tak dapat sampaikan. Tapi itu cuma 1 bulan itu. Lepas tu dah balik normal. Masalah itu dijangka tidak akan berulang tahun ini. Selain ayam, bekalan makanan lain termasuk minyak paket bersubsidi dijamin mencukupi. Bekalan ayam tahun ni insyaAllah mencukupilah. Time hari bulan Ramadan ni kan. Masalah harga pun lebih kurang kita jual RM9.40 ini. Mengikut harga kerajaan yang kita buat.
harap raya ni harga takkan akan naik lagi lah. Harga macam ni pun okey kalau sebenarnya. Kalau boleh kita nak harga tu bawah RM9. Telur memang naik harga lah. Memang tadi saya ada beli telur, dia punya harga RM15. So grade A lah, 8. So sebanding yang dengan dulu harga dia dalam RM12. So naik dengan RM3. So itu saja. Tapi harga ayam saya rasa terkawal lah. Pengguna perlu menjadi mata dan telinga kepada kerajaan dengan menyalurkan maklumat serta aduan yang lengkap berhubung ketidakpatuhan dalam penyaluran bahan makanan. Orang ramai boleh melaporkan kepada Kementerian Dagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup KPDN sekiranya terdapat gangguan bekalan agar tindakan segera dapat diambil. Tian Fatihah Maklum, RTM. Abang ayam satu, teko. Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan berangkat menyertai program World Quran Hour 2023. Tunku Azizah tiba di Masjid Sultan Haji Ahmad Shah UIAM pagi tadi bagi sama-sama mengikuti program yang membawa tema memanusiakan ummah. World Quran Hour kali ke-8 ini diadakan secara fizikal selepas 3 tahun disiarkan secara dalam talian serta stesen televisyen berikutan pandemik COVID-19. Edisi tahun ini mengangkat surah Al-Ihsan sebagai surah utama dan diadakan serentak di seluruh dunia bermula 12 tengah hari hingga 1 tengah hari. Program World Quran Hour sekali lagi mencipta sejarah di peringkat antarabangsa apabila solidariti mengimarahkan Al-Quran itu dijalankan serentak bermula hari ini. Pendekatan itu memupuk gaya hidup berteraskan Al-Quran sekaligus memperkukuh modal insan ke arah pembinaan negara madani. Tahun ini Suratul Insan diangkat sebagai surah pilihan berikutan takrif dan maknanya yang menepati situasi masyarakat seluruh dunia hari ini. Dengan insiden-insiden yang berlaku kurangnya akhlak adab kita sesama manusia, tidak ada hormat menghormati jiran, rakan sekerja, orang atas dengan orang bawah, kepimpinan dengan yang dipimpin. Jadi dengan apabila kita tadabbur suratul Insan ini, kita harapkan semoga dengan penghayatan dan amalan kita itu akan menjadi kita manusia yang sebenar. Bermula Mac lalu, rakan Sinergi Media bersepakat menyebarluas misi memanusiakan ummah. Kita harap Al-Insan kali ini betul-betul mampu sepanjang tahun kempen yang kita jalankan untuk memanusiakan ummah itu sendiri. Dan apabila kita menonjolkan nilai-nilai murni sebagai manusia sebagaimana yang Allah inginkan, kita harap isu Islamofobia, isu-isu tentang karakter umat Islam yang kelihatan tak bagus, insya-Allah akan kembali baik. Program Bread and Al-Insan dan Al-Abrar Flag Bearers Ride antara misi terawal sebagai simbolik umat Islam yang mendukung pribadi mulia dan cintakan keamanan. Cabarannya sekarang ini adalah untuk menzahirkan contoh-contoh sedemikian supaya Quran ini tidak dilihat hanya sebagai pendengaran ataupun lisan saja. Bagaimana ianya boleh menjadi satu aktiviti yang memanfaatkan semua orang, yang rahmatan lil alamin tadi, supaya orang bukan Islam tidak perlu takut dengan orang Islam. Ini ditunjukkan dalam dunia Andalusia abad ke-10. Kejayaan World Quran Hour bakal mencorakkan umat Islam, khasnya generasi muda, agar membudayakan tadabbur Al-Quran, memahami serta mengamalkan apa yang termaktub di dalamnya. Mudah-mudahan program ini dapat menjadi platform terbaik bagi melahirkan insan Al-Abrar atau insan yang berkebajikan sekaligus memartabatkan Al-Quran sebagai panduan hidup manusia sejagat. Aisyah Hisham, RTM.
yang sakit perut ni tu. Kata kita ramai-ramai gotong royong bersihkan kawasan kita. Berita perdana diteruskan dengan H Click bersama Aisyah Yatim.